Boleh. Kalau tiga kawasannya. Oh, dia mau. Tengok je. Oh, depan je? Post share. Lepas duduk. Kita cabut dulu. Mayok gitu tak apa-apa nak. Buat. Nak tulis mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat baginda. Yang dihormati Tuan Pimpinan Negara, Tuan Bil Darul Hafizal bin Idris. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Al-Hafiz, Bapak Kanan, guru-guru kadet DPJ, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dipanjatkan rasa syukur kehadirat ilahi atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bagi mengikuti kuliah doa pada pagi ini. Rasa syukur juga atas keprihatinan yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhilus atas kesudian menghadirkan diri atas jemputan DPJ Pendidikan. Sidang hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mereka kembali semula ke rumah mereka. Untuk tidak melengahkan masa, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhilus untuk menyampaikan kuliah doa beliau. Yang segala hormatnya Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara penguji majlis kita pada pagi ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aruan. Yang kita muliakan Tuan Perkara PPJ Terengganu, setiap pegawai kanan, staf, muslimin dan muslimat yang menjadi tamu Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan berkumpul dengan kita pada pagi ini di PPJ Terengganu dapat ilmu diberkati dan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini terhitung sebagai amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, insya-Allah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar, insya-Allah. Jadi slot kita pada pagi ini ialah soal jawab agama. Soalan yang ada depan saya ini ada lebih kurang 6 soalan. Jadi siapa yang dah tulis lagi soalan boleh walau ke depan, boleh atau ke depan, nak bangun atau tinggi pun tak apa, nak unjuk-unjuk pun tak apa. Orang yang tak pandai menulis boleh tanya lisan. Banyak ni. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat.
Yang paling banyak dapat pahala yang menyoal, bukan yang menjawab. Kerana sebab dia bertanya, kita berkongsi pengetahuan. Dia kata, apakah hukum tidak melaksanakan amanah tanggungjawab berbayar sebagai contoh membiarkan jalan kosong walaupun sudah mendapat aduan? Awal-awal pada tu. Jadi dia kerja, diupah, dibayar untuk baiki jalan. Bila orang adu, dia tak buat kerja. Dia gini. Ada kalanya bila kita kerja ni, kita dibayar dengan wang masa. Ada yang dibayar dengan kerja. Nah, masa dia tak buat kerja-kerjanya, duduk. Bila duduknya, dia ni kontraknya dengan masa. Maka kalau dia curi masa, tak boleh. Ada orang yang dibayar untuk buat kerja. Contoh, bila ada benda ni tak ada, dia kena bubuh benda ni baru, contoh. Ataupun backing. Maka kalau dia tidak buat tanpa sebarang uzur, maka tidak boleh ambil. Dalam Islam tak boleh. Tapi kita takkan nak pergi bawa kat jabat gaji nak ambil separuh ke. Kalau saya banyak nak buat kerja. Jadi sebab itulah atas jalan bawah, kebanyakan kalau jadi tak buat kerja ni, dia pendapatan ni tidak barakah. Nampak? Tidak berkat. Berkat ni maksudnya bukan banyak. Kita salah faham berkat ni banyak. Dia kata berkatnya anak umur hijau ni. Apa pun kata berkat dah 4,000 sebulan. Itu bukan berkat, tu banyak. 2,000 sikit. Berkat ni ziyadatul khair. Dengan gaji kita dapat tu, benda-benda hak akhirat kita bertambah. Faham lagi? Walaupun gaji 800, tapi jalan-jalan ke arah akhirat ziyadah bertambah. Kau kerek boleh pergi dengar, kau kerek boleh pergi umrah. Padahal apa semennya? Itu panggil barakah. Kita berkat banyak tau. Berkat anak umur akan menjadi. Itu bukan berkat, itu menjadi. Berkatnya ziyadatul khair. Jadi bila kita diupah, kita tak buat. Ambil upah. Kalau asal, kalau kasar sikit kau haram. Nampak? Maknanya kita suruh orang buat baju lah nak raya. Puan kan nak buat baju kurung. Dia ambil FPT 150. Petang nak raya ni kita pergi tu, dia kata tak buat. Dah PT kita nak makan, nak buat raya tu. Boleh tak gitu? Itulah contoh maknanya PT ambil. PT upah. Kerja dah buat. Itu bila tu? Bila disengajakan tanpa uzur. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda tu berlaku kerosakan dan sebagainya. Jadi nak salah juga. Soalan seterusnya, makalah masa masbuk tahiyat akhir dapat fadilah 27 kali ganda. Dia makmum masbuk tahiyat akhir baru sampai. Orang lain dapat 27. Dia ni tahiyat akhir dia baru sampai. Tadi dia duduk blok lambat. Tahiyat akhir baru sampai. Dapat tak 27? Soalan yang bagus. Kenapa? 27 tu nas. Nabi kata 70 wa 20. Maknanya 7 campur 20. 27. Memang sahih 27 lah. Kemudian kalau orang masbuk, orang dah tahiyat akhir dia baru sampai. Sama banyak juga. Baik. Yang pertama kita nak faham benda makna masbuk. Bila sebut masbuk, dia mesti makmum. Dia tidak imam. Dia jarang berlaku imam masbuk. Orang bayang belaka dah makmum, imam lagi dia. Makmum. Cuma kita nak betul sikit kefahaman dengan makna masbuk. Ramai orang salah faham. Ustaz apa salah? Ada ustaz dia ngajar orang tadi pesing, dia kata masbuk ni orang mari lambat. Salah. Bukan orang mari lambat. Masbuk ni mansubika minal imam. Orang yang telah ketinggalan daripada imam. Apa maksud? Kita panjang sikit. Maksud masbuk,
orang yang bila dia lepas selesai takbiratul ihram, di takbir Allahu Akbar, lepas takbir tu dia tidak mempunyai ruang yang cukup untuk menghabiskan Fatihah semasa imam berdiri. Itu maksud. Apa makna muafiq? Ialah makmum yang selepas takbiratul ihram dia ada masa yang cukup untuk selesaikan baca Fatihah sebelum imam rukuk. Nampak? Ada beza tak? Ni gapo masbuk kan mari lambat. Lambat belum tentu masbuk. Ada kadang mari lambat tapi muafiq. Contoh mana mari lambat? Sejam lebih lambat pada takbir imam tapi muafiq. Tu imam takbir sembahyang Isya pukul 8.30 Allahu Akbar. Makmum ni takbir sejak pukul 9 tapi muafiq. Boleh. Lepas tu suruh tengok lah, betul orang hari ni. Mari bodoh balik gede. Balik bodoh lah apa. Kalau bagus mari tadi tak tahu benda kan kau nak. Cikgu tahu dah hukum. Guana je tu imam takbir pukul 8, makmum masuk pukul 9, muafiq lagi. Contoh, masa qomat tu dia duduk rumah. Dia duduk rumah. Tiba-tiba orang ngomong, dia baru masuk bilik air mandi junub. Contoh-contoh lah. Kau mengarut di mana? Bukan jadi dia betul bagus dah. Tu imam takbir ihram dia mandi junub. Tengah mandi tu imam pun Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dia baru nak sabung. Habis sabung tu imam pun wala dhalin amin. Dia pun habis mandi ambil tualat. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Baqarah. Al-Baqarah ni 2 jam setengah. Contoh, aku faham. Dia pun wakar baju tu imam ayat ke-10. Dia suruh nak start motor tu imam ayat ke-18. Baqarah. Baqarah berapa? 286 ayat. Betul tak? Dia start motor dah hidup. Pelak aku. Cabu pula asal-asal dengan tak masih apa semua masuk pula tak hidup juga. Terima ayat ke-40. Naik ambil pula baru tukar. Mak aku hidup lepung hidup. Pergi terima ayat ke-43. Siapa ngalam elmek pula dah kan. Kostak mula terima ayat ke-50. Siapa sejik terima ayat yang ke-70. Bermakna ada sejam subuh. Contoh lagi sejam dia lewat masbuk ke muafiq? Muafiq. Faham lagi yang? Itu kaedah. Tapi tak berlaku gitu. Nak suruh faham benda makna masbuk, benda makna muafiq. Lain pada itu ada lagi makmum. Ada lagi. Makmum apa? Makmum mabuk. Mabuk kan ni? Tu imam tak yakin, dia baru sapa, dia takbir, dia duduk, tu imam salam, dia salam. Itu bukan masbuk, itu mabuk. Baik, balik pada soalan, bila tu imam tak yakin, dia pergi takbir, dia ni duduk. Dapat dah 27. Yang pertama, kita nak tahu dulu. Dia lambat tu ada uzur tu. Kalau tak ada uzur, memang jenis lambat. Jenis main, jenis galik. Maka dia tak dapat. Dah berapa dapat? Wallahu'alam, mungkin 2.7. Nampak? Sebab asal 27 ini dibilang dalam kitab I'anatul Talibin. Jawab bah, jawab qomat, takbir ihram selepas daripada imam, serta-merta rapat saf, bahu bersentuh, mengaminkan bersama imam, mendengar bacaan surah imam. Imam rokok baru dia rokok. Kira-kira semua 27. Jadi mari lambat banyak benda dari yang tiga. Dia tak dapat 27.
Okey. Dan kalau uzur, contoh mari memang mari awal, tak payah baca. Nampak tak uzur? Bila uzur, kata ulama, dia dapat semua yang orang dapat, dia dapat macam tu juga. Assalamualaikum. Di mana ni dia ni? Jadi orang yang uzur, dia nak buat satu benda, tak sampai surah pun dapat. Tak sampai surah dapat juga. Itulah kelebihan rahmat Allah. Kita nak pergi sejik, saya baca, tak lagi rasuk, maka dapat. Walaupun tak dapat. Nah, kita nak pergi sedekah, kita buat pengajaran, dapat pahala sedekah. Walaupun pergi sedekah tak dapat. Yang kata kurang ini bila kita lambat kerana larang. Kita jual, kita main lambat. Orang tak yakin baru sampai. Tak dapat 27. Kita nak pergi dengar mana tu. Tak dapat dengan jalan accident. Pong langgar belakang kereta katakan nak ingat. Tak dapat kuliah. Pahala pergi kuliah, orang boleh 1000, mu dapat 1000 juga. Yang tak dapat ialah ilmu pada malam. Itu yang disampaikan kerana mudah ni. Nampak tak? Jadi kalau ada uzur, banyak. Sebab itulah orang uzur ni, orang yang patut bersyukur, alhamdulillah. Faham? Nabi sebut barang siapa demam. Sehari demam, sehari yang kurus. Sebab sakit ni kafarah. Kita sakit marah. Marah, obat dah baik, dia nyakit nak tambah pipa. Dia maki ke nyakit tu. Tak, orang tua-tua kau dah, kau puang habis tu. Dia pergi maki. Padahal penyakit tu kafarah tu zunub, menghapuskan dosa. 3 hari lebih baik sakit daripada 2 hari. Tapi jangan minta panjang pun tau. Kita minta ubat nak sembuh. Sebab Nabi kita bila sakit tak ada awal ubat. Cuma mu sakit 3 hari, pahala mu dapat dan hapus dosa lebih banyak daripada mu sakit 2 hari. Bukan penyakit berat. Nabi kata sehingga tercucuk selumbar saja. Selumbar. Nampak? Syaukah ni selumbar kecil. Aduh, kena. Faham? Dapat pahala, hapus. Nampak? Kerana kita orang beriman. Orang aja pegang beriu panas. Tadi tak? Kata betul. Tak teringat beriu tu panas. Keju benda tu ni. Itu masalah. Dah dia pahala, boleh dosa. Pasal atas benda tu biar dia. Patut perang beriu panas. Allah boleh pahala. Masya Allah, Subhanallah. Tapi kalau kita dengar orang-orang keju disebut ni, hebat mutu. Betul tak? Keju tu pegang benda panas, cicok jatuh atas tangan. Faham lagi? Tengah nak ambil badang dalam rebok dalam kabinet, melepau jatuh cicok atas tangan. Benda tu ambil ke mulut dia. Sepepak mutu. Sepepak mutu pula sebut tu pada sebut lain tak apa, kosing. Maka dia tak kira tau. Kamu rata. Okey, jom. Beri semua. Jadi kau lagi dah. Faham lagi. Apa itu? Boleh dosa ke boleh pahala? Boleh dosa. Pasal dia latih, jangan latih yang buang. Latih dari muda pak tua. Hari tu kita kedai seh. Depan kalau cabang kedai seh tu, kedai kopi tu. Duduk minum air, ada orang 3 orang main. Kerja jabat jangan baju burung comel gitu. Dia mari tu dia ambil dia, nak ambil kuih atas meja. Anak kucing lompat atas kaki dia. Kau tu be. Berapa pun ni? Siap dengan tajwid. Orang tengok belakang tak dia. Ada baju. Orang muda ni. Berat dah. Jadi balik kita kepada asal. Biarlah bila kita nak buat benda yang baik, kita siapa dapat pahala, tak siapa pun dapat pahala. Bagus. Ada unsur syarat. Dia nak pergi Mekah sangat, tapi dah sakit. Tak lagi sampai mati.
Akhirat dia akan tengok pahala pergi ke Mekah ada. Walaupun dia tidak menunaikan haji, dia tidak berdosa dah, tapi dia ada juga boleh pahala macam orang dia. Nah, soalan seterusnya, apakah hukum main game berunsur perjudian? Dia main benda yang ada unsur judi. Dia unsur judi dengan judi ni tak sama. Nampak? Judi memang nas. Nampak? Ambil apa benda ni, PT pun taruh, main dah teruk. Dia dipanggil judi, maisir. Ada yang dipanggil al-musyabbah bil maisir, benda yang diserupakan seperti judi. Dan hukum mana? Hukumnya haram juga. Contoh tandingan ngai. Sebatang jorang 100 riyal. Sebatang jorang 100 riyal. Bayar. 1000 orang 100,000. Ini kita cakap dengan penganjur ni. Nah, dia kata dapat 100,000 ustaz. 1000 jorang. 100 riyal. Nah. Nampak? Dia ambil 30,000 untuk hadiah. 30,000 untuk hadiah. Yang 12,000, 13,000 lagi upah pekerja dia, staf dia 30 orang, bayar sewa patah dan sebagainya. Keuntungan dalam 50, 60,000. Keuntungan. Yang 30,000 tu dia akan buat lah. Bagian ada sagawati, mesin basuh, ni kipas angin apa semua dah, pakai roti. Lepas tu hadiah wang tunai dia buat 3 orang. Dah. Tempat ketiga 5,000. Tempat kedua 3,000. Tempat pertama 1,000. Faham? Dia buat. Jawab aku pula suka. Pertama 1,000. Jangan kau punya tu, kau aku nak buat. Nampak tak? Contoh. Tidak mengatur-atur. Dah. Dia token dia bodoh tadi. Dah, tapi agak rapi. Pak 3 berapa? Dah. Ikan dia nombor 3 berat. Baik. Jadi kita yang masuk ni bayar 100. Orang JPJ masuk seorang. Pak pun juga 100. Contoh. Dia seorang dia boleh 1,000 orang. Mana lagi? Pak dia pun seorang. JPJ betul bagulah kat sini. Pak dia pun seorang 100 ya. Maka kalau dia tidak bernasib baik, duit 100 dia itu, 100 riyal dia itu, dia tak dapat apa balik. Orang yang nasib baik, dia dapat 43 tadi, dia dapat 5,000 ringgit. 100 riyal kita tu ada dalam tu. Itulah Abu Syabah bin Judi. Yang diserupakan dengan judi, dia panggil unsur judi. Itu kena jaga. Jadi, tak boleh jadi haram ke mana? Tak boleh jadi haram. Janganlah yuran itu menjadi harta rebutan. Tak boleh. Yuran itu untuk bayar t-shirt, untuk dapat topi, untuk sewa patah dan sebagainya. Itu boleh. Dia tak boleh yuran kita keluar dari peserta akan direbut bagi yang bernasib baik. Dia ada alternatif dia. Itu menang dia pun pasir. Dia pun timah lah pun ikan. Nah, macam-macam resep. Tapi suka tengok orang lain tau. Suka. Dia pacar je orang tu. Tidak tengok dalam benda lain, tengok ujung tu. Tengok hari je belah. Gerak sikit. Nampak tak? Dia tengok ujung je orang. Pada supir dia. Main-main tak apa, tak ada masalah. Hobi tak apa. Hobi. Jangan sampai berjudi. Nah, jadi benda yang mana yang tidak ada, yang tidak sampai haram, benda-benda yang permainan yang kita tidak ada pertaruhan. Contoh main kita, tak ada taruh, main tak ada masalah. Jangan ada semayang. Main snooker, tak ada taruh. Ada, harus tak haram pun. Nampak? Walaupun nampak jangkok macam ke orang jahat, main snooker tak. Harus tak berani kita nak kata haram. Tak ada taruhan. Taruh bagi orang. Tapi kalau makna kita campurkan, siapa yang boleh menang dengan saya main badminton, satu set boleh menang, saya beri dia 10,000. Tapi kalau saya menang, saya bayar sekeping. Itu tidak begitu. Harus pada syarat. Sebelum saya dia menawarkan hadiah.
Tugas kena ronda LPT Kuala Terengganu, Ketua, Kuala Dungun. Kalau ikut tak cukup 2 marhalah untuk jamak dan kontrol. Jadi sengaja tambah jarak ke area Hamkiyah untuk dapatkan jarak. Salat dua rasa. Walaupun arahan kena ronda sampai tol Kuala Dungun saja baik. Dia gini, dia daripada sini Gemuruh sampai ke Dungun. Gemuruh ke Dungun berapa kilometer? Kalau JPJ tahu kan? Kalau jabat pendidikan nanti. Kalau tak tahu mana dia dawak kerja. Mesti kena tahu kilometer. Masafah tu bagi. Tak tahu waktu tu jaga. Kalau wajib memang tak sampai. Kalau gemuruh 30. Anjing 39 dah. Gemuruh. Gemuruh Kuala Dungun 80 lebih. Boleh dah. Dia gini. 2 marhalah tu bacaan lama. Bacaan moden 85 sampai 90. Itu yang paling kuat. Walau bagaimanapun ada satu lagi pendapat yang kurang kuat. 80 sudah boleh. Kita dengar jawab mau 85 90, 85 90. Ni ulama Syria bilang ramai-ramai. Tiba perjalanan. Jadi kalau 80 dah boleh. Silakan. Jadi dah jawab boleh tu. Cuma budak ni keling apa tak jauh kan. Nampak tak? Patah kau suruh Kuala Dungun saja. Tak. Yang kedua kita kena faham perjalanan kita itu ada matlamat tempat yang nak dituju. Kalau pusing saja-saja dah boleh jamak kosong. Nampak? Nak pergi di mana tu Cik Mak tahu lagi lah. Isi minyak nak tahu lah pada anak anda lah. Pasal ngajuk sangat. Dah ada tu. Jangan politik kita tu. Dia jadi buah minyak kau tekan lagi mana. Walaupun 2000 kilo dah boleh jamak kosong. Faham lagi ya? Dia kata matlamat itu ada maksud. Nak pergi di mana? Nak pergi Pasir Putih. Nak pergi di mana? Nak pergi Tanah Merah. Nak pergi di mana? Nak pergi ke Mama. Juga dan sebagainya. Baru boleh jamak kosong. Ni tak tahu benda ni. Pakai kamu. Faham? Nak suruh cukup. Tak boleh jamak kosong. Tapi royak hak jabat suruh pergi sampai Kuala Dungun tu cukup tu. Cukup tu. Dia 48 Batu Hashimi atau Iraq. 48 Batu Iraqi. Kalau kira lebih kurang 80 lebih kilometer. Kalau batu USA yang pakai sekarang 56. Soalan seterusnya, apa orang hukum orang percaya Allah dan dia tahu sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, tapi dia ingat dia tak puasa dan tidak sembahyang, kafir atau tidak? Baik, soalan mudah. Dia orang beriman dan dia tidak sembahyang, kafir dia tidak. Dia tahu kalau kita tanya dia kata wajib sembahyang, cuma dia tidak sembahyang. Baik, dengar baik-baik. 4 mazhab fiqh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 4 ni. Dalam mazhab Hanbali, ulama-ulama Hanbali sekarang Saudi nah. Siapa yang tinggal sembahyang walaupun dia kata wajib, kafir. Dia kira. Faham lagi? Pasal dia pakai hadis Nabi, man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa tinggal satu waktu sengaja jadi kena ucap. Pandangan 3 lagi mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki bagi pandangan yang paling kuat. Pandangan jumhur ulama, majority. Orang yang tak sembahyang kerana malas. Cuai, lalai.
Kalau kita tanya semayang wajib tak? Semayang wajib. Dia larang main bola itu ini. Nah, orang ini tidak ke. Inilah yang paling ramai di kalangan orang Islam yang tinggal semayang. Jadi tinggal semayang ni tarkus solat kisman. Nah, meninggalkan semayang, orang tinggal semayang ada dua kumpulan. Yang pertama inada, yang kedua kasla. Apa makna inada? Dia tinggal semayang kerana dia kata semayang itu tidak wajib, bahawa kafir. Ini kafir. Siapa yang tak semayang, dia kata semayang tak wajib, itu semayang tipu belaka, itu kafir. Ada pun ramai anak-anak muda kita atau orang tua yang tak semayang, dia tak kata tak wajib. Kasla, kasla ni bermalah-malah diri lah. Ini yang ramai, betul tak? Ini fasik. Fasik. Nikah boleh, jadi wali nikah tadi. Jadi lain kali ingat tu, kalau dok nikah gitu, kalau ada ayah dok semayang, hati-hati lah. Kerana Nabi kata, la nikaha illa biwaliin rasyidin. Tidak pakar nikah, tak jadi nikah melainkan wali yang molek. Maksud molek tidak fasik. Dan nikah juga, ayah ada ayah tak mayang tak? Mana? Boleh. Kamu ayah kita nak nikah dah minggu depan. Jadi nak nikah ni kenalah wali yang tidak fasik. Ayah tak semayang. Jadi ayah semayang lah. Sebab kita tak mau pakai wali lain nak pakai ayah juga. Kita suka ke ayah. Faham? Mudah-mudahan dia semayang. Bila ayah pun semayang, automatik boleh jadi wali. Senang tak? Senang. Tak mau semayang. Dia temu dah sana ajar aku makan haji noto dulu demu. Nampak tak? Jadi kita kata tak gitu tak apa lah. Kita pakai toki apa tak? Sebab bila ayah tidak semayang, toki jadi wali. Ingat tu, jangan suka-suka. Wali ni bukan macam nak main tak kutik tuduh watak. Tak cukup tuduh kicap, tuduh tomato boleh. Wali tak boleh. Tak apalah, dah ayah tak pun semayang juga, tak boleh jadi wali. Kita nikah minggu depan kita suruh toki ya. Toki pun, toki api kuda toki. Pindah ke adik-beradik, pindah banyak lah. Dia ada tasdik dia. Jadi nak bayar, orang yang tinggal semayang, orang ramai-ramai ni, masyarakat kita ni, bukan mereka kata tak wajib, tapi malas. Wak sibuk, lalat dan hanyut dia. Kalau kita tanya orang mu tak semayang, tak semayang. Dan semayang tu wajib tak? Wajib. Berapa tak semayang? InsyaAllah. Dia main bolok lagi dua. Itu fasik. Fasik. Kita nak nikah, orang lelaki binti ada. Muka handsome pula, tapi fasik. Kita nikah. Puan. Dia fasik, tak mayang. Kalau lain baiklah. Gaji 6,000 7,000 sebulan. Nak ke kita? Pakai kereta Honda Ketang. Civic baru lampu belakang Honda Ketang. Lepor tak pun? Terima tak jadi suami? Terima tak? Pelawak. Tak nampak, dapat semayang tu. Betul tak? Ya, buka action sikit. Orang pula lemah lembut. Gaji 5,000, 7,000, 8,000 sebulan. Kereta Honda Civic nak order lagi. Mak dia mak kenal dia. Mak pun satu harap pondok. Assalamualaikum dah nak cek. Mu nikah punya, jangan agama nombor 1. Biar pakai Asia pun. Semayang 5 waktu. Betul tak? Pak kita nak mengandung anak dia lagi kan? Benih pasang tu. Benih hektar. Mu nak tidur ke dia? Tarikus salat ialah adu Allah. Orang tak semayang musuh Allah. Wa sahibus syaitan, saudara mara syaitan. Dah nikah dengan dia, nikah dengan syaitan. Apa macam itu? Dah tak kita dah membayang. Nampak hakikat. Jaga baik-baik. Soalan seterusnya. Takbir dalam solat dan baca surah Fatihah dalam hati sah tak? Solat kita bagus, solat ni banyak pula. Dia kata dia takbir dalam hati.
Mulut dah. Fatihah pun senyap. Dengar baik-baik. Yang pertama, Nabi besar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu, tapi macam yang aku tunjukmu. Aku semayang, aku tunjuk, sahabat tengok, sahabat sampaikan cerita ni padamu. Baik. Dalam semayang ada 3 rukun. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qauli ialah 4 perkara. Apa makna rukun qauli? Perbuatan itu mesti buat, tak buat tidak sah semayang. Apa makna qauli? Yang berjenis berkata-kata. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala ijtihadi syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti buat, kalau tak buat tak sah semayang. Apa makna qauli? Al-lafzu minas saut, lapah yang mengeluarkan suara. Jadi dalam semayang ada 4 rukun qauli, wajib mengeluarkan suara. Sampai mana? Bukan seperti kapur kau. Al-isma' binafsih, dengar di telinga kita seorang sudah cukup. Faham lagi? Apa 4 perkara? Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, memberi salam. Nampak? Jadi 4 perkara ni mesti mengeluarkan suara, dan suara itu berbunyi didengar di telinga. Laki perempuan sama. Jadi kalau tak bunyi, tidak dipanggil qauli. Fatihah tak bunyi, itu bukan qiraah. Nabi kata la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang lam yaqra, tidak membaca akan Fatihah. Apa makna membaca? Membunyikan huruf-huruf hijaiyah daripada alif sampai ya yang bersusun atas kalimah keluar daripada rongga mulut. Nampak? Jadi ginilah senang. Ada 5 jenis volume dalam bab kita sembahyang. Volume kan kalau kita buka kan volume suara apa kan dia 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1 afdal, nombor 2 harus, nombor 3 makruh, nombor 4 haram, nombor 5 tidak sah sembahyang. Dengar baik-baik. Nombor 1, macam manakah bunyi volume yang afdal? Dengar di telinga kita seorang. Afdal. Daripada imam lah, imam kena kuat. Fatihah pula. Itu afdal. Faham? Bacaan volume yang kedua dia panggil harus. Harus lagi. Iaitu dengar pada orang yang kedua. Kita orang pertama. Kalau kita sembahyang ni maaf, ni orang kedua. Orang pertama kita, orang kedua, orang kedua. Kanan kiri kita boleh dengar. Itu harus. Yang ketiga volumenya makruh. Tidak disukai syarak, tapi tak rosak lagi sembahyang. Mana? Orang ketiga dengar. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Orang ketiga tu dengar. Makruh. Faham lagi? Kaji dah apa tak dalam masjid? Itu. Kuat sangatlah. Volume yang keempat, kepung nombor 4, haram. Volume haram. Terganggu habis imam dan makmum yang lain. Imam balik. Faham lagi? Bawa gitu. Nah, itu haram, mengganggu majlis sembahyang. Volume yang kelima, dia tutup tu. Fatihah. Volume yang kelima ni dia ada 2 mazhab. Mazhab pertama dia panggil mazhab sunnah. Tak sah sembahyang. Ada gitu. Bunyi seh. Dah sah sembahyang walaupun sembahyang 40 tahun wajib qada. Siapa suruh tak ni makan banyak. Nasi pacik, nasi apa mana-mana. Nah. Mazhab yang kedua mazhab ayat su.
Ayah sunni dah gerak terus. Ingat tu, dah bunyi tu. Itu mazhab ayah ping juga lah. Jadi hati-hatilah dah. Malaikat kita cera. Lepas mulut mulut masuk dalam spoken. Tak boleh nak cakap dah. Itu maaf. Yu'allaru diberi keuzuran. Itu lain orang sakit. Itu untung bangin gaji. Warna orang sambang bila cakap nak menang sama. Dia berkata dia lebih hebat daripada orang lain. Dia sambang ni bahasa Melayu. Ada lagi angkuh. Arab bagi takabur. Takabur ni tok guru dia iblis. Nampak? Makhluk yang mula-mula dan tak yang sombong iblis. Wa izkunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah kisah bagaimana dulu bila kami menciptakan Nabi Adam, siap dicipta, ditiupkan roh, hidup Nabi Adam, lalu dipanggil seluruh makhluk yang di langit untuk beri hormat kepada Nabi Adam. Sujudkan sujud semayang, tahu ke mana beri hormat. Lalu semua makhluk di langit yang dikepalai oleh malaikat memberi hormat taat pada perintah Allah kepada Adam, illa iblis, malaikat iblis. Pasal apa? Abah ni bahasa Arab lah. Melayu mana tidak mau, bukan kumpulan muzik 4 orang. Abah mana tidak mau, dia enggan, wastakbara, dan dia takabur. Nampak? Jadi siapa takabur, dia murid iblis. Comel dah murid iblis. Katanya ngaji gua ni Cik Andi ngaji iblis. Oh berat dah. Tak, tu iblis tu. Jangan takabur. Apa makna takabur? Baik, dengar baik-baik. Nak kait dengan soalan. Ramai lagi orang dia pandai cakap sombong takabur, tapi apa makna dia salah. Takabur ini dua benda. Pertama, dia menolak benda yang betul. Orang kata 2 + 2 4 5. Ini berarti hak benar ni tak buatkan. Itu takabur Nabi kata. Yang kedua, dia menghina orang lain. Bukan hina perangai, tubuh badan orang lain. Lepas tu kita nak marah orang, jangan marah tubuh badan ni, perangai. Bapa muda kawan dengan dia, dia gemuk anak dia. Sebab dia tak mau sembahyang, baru boleh. Faham? Bapa muda beringat dengan dia, pasal dia minum arak. Degil. Baru boleh. Jangan sebab pasal dia dah comel muka. Dia gitu. Faham? Jadi takabur ni di mana? Tempatnya akhirat. Masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka lah. Surga tu orang baik-baik, neraka tu orang jahat-jahat. Jadi banyak mana kalau kita ada takabur, masuk neraka. Sikit sudah memadai. Kalau kita nak pergi Mekah kena ada 15,000. Kalau 15 riyal, dah layak. Tapi nak masuk neraka, mu ada sikit takabur, cukuplah syarat. Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kabir. Tidak akan masuk dalam syurga di akhirat nanti siapa yang ada dalam hatinya sedikit saja rasa takabur. Ada sikit je masuk neraka, tak masuk syurga. Nabi tak kata masuk neraka, tak masuk syurga. Bila tak masuk syurga, pergi ke mana? Balik ke cek mana? Jauh lenyu lah, go to hell. Faham lagi? Masa akhirat dua je. Fariqum bil jannah, segolongan ke syurga. Wa fariqum bis sa'ir, golongan kedua ke neraka. Mana dia balik bulatkan tu? Jadi jangan sombong. Kan lawang dia bila sombong, rendah diri. Siapa rendah diri orang sayang. Bila orang sayang, orang kata yang baik. Bila orang kata yang baik, malaikat akan mengaminkan orang. Kita jadi bos, kita sombong dengan anak buah. Bila kita keluar mana-mana, anak buah kita duduk minum air, bos ni tak jalan. Anak buah nak tahu. Nampak tak? Betul tak? Bukan teradu lah apa tu baru. Betul tak? Tapi kalau bos tu baik, anak buah lagi jauh tu. Bagus dia orang. Amin malaikat. Malaikat yang amin. Panjang umur bos.
Amin, malaikat amin. Bila malaikat amin, malaikat yang tolong doakan juga, malaikat yang doakan harap makbul di sisi Allah. Nah, tunggu. Jadi ambil peluang. Bila kita ada kuasa, ambil peluang. Ambil peluang apa? Jadi orang yang terbaik. Tak budi. Ni baru Khan ni, nampak muka macam geruk. Macam ni je. Faham lagi? Kan? Sombong lah kita berendah diri lah. Rendah diri. Kuala Lumpur lah, KL Lumpur. KL Lumpur ni kalau kita nak tubik sipang, kita nak tubik je, orang tengah ramah, dia berhenti. Kita boleh tubik. Betul tak? Itu konsep orang berendah diri. Boleh pahala lah ke? Terenung. Muak kemah macam tu. Betul tak? Nak orang kuat. Go. Itu dia simpang tu. Dekat apa benda ni. Dekat tepian gelanggang. Dia daripada pagi tu. Nak keluar tangga ke kapal. Payah. Nak keluar ni okey. Nak keluar kok ni. Kok ni mari, orang mari. Nah, jadi bila orang ni lambat sikit, nak kita tolong. Separuh gitu. Tak slow kau. Patut berhenti dah perempuan. Maybe budak perempuan. Pakai sebab hitam. Kok ni ada mari dia lagi kan? Kok ni ada mari? Ya kau, ikut ni. Dia tu datang dulu. Maybe buruk ke? Kalau Lamborghini kita tak ada apa lah. Dah ambil bayar rotek mahal tau. Rotek 8 riyal. Kau tak boleh lalu kau. Ngemuka-muka. Betul tak? Kuala Lumpur kita lain kiri kali, nak pergi kanan kali, salah naik. Boleh kenal. Kau habis bersyuk. Mu Melayu ke, Bangla ke, apa, Bengali ke, India ke. Nampak? Dia bilang. Nampak? Itu semua tu orang bagi merendah diri. Ada rugi tak kita? Tak tahu. Kita nak lalu pilih kereta, jalan speed. Kita sapa dulu. Lepas tu kita teruk dah dia baru kena. Tak, kita undur, kita jatuh tepi, berhenti, biar dia lalu dengan selesa. Kalau orang yang rendah diri, dia buat pumping atau dia kat tangan. Tapi kalau kita lari, kita tiba-tiba dia lalu, ada tak dia orang puji terima kasih? Tengok dah. Muka dah lauduk. Itu sikap-sikap yang dibenci sahabat. Orang tolong berhenti, suruh mu lalu biar mu kena senang. Apa salahnya kau suruh buka tikar pergi peluk? Dah. Nak ping di mana? Masih. Faham lagi? Atau kat tangan. Itu cara dia menghormati, barulah dapat kasih sayang. Kita tak ada benda tu. Nah, kalau pun dia lain. Allah sak kau berhenti tadi. Dia benda lah hak lain, ngaruh berapa kalau bagi aurat ni ngaruh sikit. Kau bagi kereta ni rambut merah, buat apa berhenti. Nah, kerana merendah diri. Betul tak? Kita nak sambung kesudahan kita mana sambung. Boleh nak sambung tapi kita ni gini kejadian. Tak kalau besi dia ada besi, dia ada stay, dia ada apa ni kabel dan sebagainya. Tapi kalau jenis kita ni kejadian kita benda daripada air mani. Betul tak? Dapat apa nak sambung? Air mani. Air mani ni benda mana? Yang sangat dibenci orang. Orang benci. Yang mana? Oh, itu asal kita. Siapa sini bukan daripada air mani? Ada tak? Tak ada. 3 manusia bukan daripada air mani. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa alaihissalam. Betul tak? Lain benda 3 orang ni air mani. Air mani makna benda tak? Benda yang kotor walaupun tidak tadi. Dan orang benci, orang marah. Tunggu. Orang marah. Itulah asal kejadian kita. Dah patut tak sambung? Tak ada. Budak-budak dia main kalau pak mayang dia main air kalau musibah aku musibah suka ada kalau ngecik 2-3 titik di kain Tok Siok marah dah Tok Siok kata kan jangan main musibah gitu je lah
Faham tak? Pasal apa? Pasal air tu air kolam. Dia ambil air mani lompat sama kereta siap. Pak mamang ni hijau. Ngelonok aram, tangan atas potong tangan. Jangan main. Pasal apa? Itu asal kejadian kita benda yang orang sangat malu. Orang tiba. Nah, layan kita asal daripada air Pepsi. Kata kita seorang, mak kita kata bukan air mani, tak kita air Zam-Zam. Faham tak? Air mani pula ke? Bila asal air mani, mu nak sambal tak ada. Pakai pinjam. Pakat tu, habis pinjam kejap. Tak, semua kejap air pakat. Hari ni menteri esok dah menganggur. Jangan politik, jangan politik. Janganlah politik contoh. Faham lagi? Nampak tak? Dia kejadian tu ni biar dia situ sikit. Kita duduk pilihan raya. Tak salah pilihan raya. Tapi kita duduk pegang sangat. Nak lah, kakak lah kita, kakak lah dah. Kita jaga, kita lupa Allah sangat. Jadi Allah nak ajar kita, tak ada pilihan raya, tak ada tepek poti, duduk nengu depan Facebook kita. Benar. Boleh. Kun, payah, kun. Allah Akbar. Yang sombong lagi. Bakal pinjam. Tak usah kata pakak kita. Kereta kita pinjam. Kereta pinjam ke mana? Ustaz gerang nama saya Ustaz. Gerang nama saya. Pinjam nama saya. Gerang tu ada nama tu makna pinjam. Faham lagi? Tanah nama kita kan. Itu maksud pinjam. Ada buah nama di gerang tanah. Faham lagi? Yang tulis-tulis tu, orang tukar nama dia pinjam buah nama tu pinjam tu. Kita pergi kerja pergi library tau. Pinjam buku. Buah nama tau. Tak jadi umum lah. Pinjam. Faham lagi? Jadi mu hantar balik minggu depan kalau rosak dulu kena bayar lah. Kena ganti. Jadi bila kita dah pinjam sekarang, kita meninggal. Bini kita pula pinjam. Faham? Kita meninggal tanah tu pun tak menganak pula. Peminjam seterusnya. Tanah kita duduk rasa tok kita mati, mak kita pinjam. Mak kita mati, sekarang kita pinjam. Jadi kita pula masa tu beli pinjam lah. Anak kita pinjam kali dah juga. Pinjam. Tak ada tanah, muka kita ni pinjam. Pinjam mana pula tak faham muka pinjam. Muka ni Tuhan wi. Tengok sujud sajadah, apa baca dia? Aku hantarkan wajahku sujud kepada Tuhan yang menjadikan akan wajah. Alladzi khalaqahu, yang membuat wajah ke Tuhan buat. Wa sawwarahu, Tuhan yang sobek muka kita, bentuk warna-warna, Tuhan buat. Bukan mau kita buat. Betul tak? Anak puang kita beranak boleh puang, Tuhan buat. Kan mau kita buat. Boleh anak lelaki pula, kita Tuhan buat, bukan lelaki kita buat. Kalau lelaki bini yang tukang buat muka anak, habis muka macam Hijrah Hijab belaka. Tahu tak? Cuma Tuhan buat, bila Tuhan buat, betul dah kuasa mutlak dia. Kadang-kadang dia bui juga sedikit iras. Ada iras. Iras di mana meh bagi. Nah, ada meh ayah, ada meh mak, ada meh kita bini, ada meh laki. Betul tak? Kita nak aja tengok meh. Tengok meh ni balik kepada Allah yang mencipta. Tuhan suruh tengok. Kita tak tengok sibuk kat kerja semua. Nah, balik sekarang ambil anu. Panggil laki kita, bang, tak suruh tengok anu. Betul tak? Kat mana muka awak, kat mana muka saya, kita tangga. Tengok. Tengok atas rambut, pegang ikan-ikan gelap itu suami. Dari luarnya pilih. Kening macam lokeh suami. Mata ni belalok. Isteri. Hidung mana ada yang buat air tu, isteri. Nampak contoh. Buat contoh. Bibir buat ada 5, suami. Ada besar bibir, suami. Dah laku mana jadi leper itu laku. Tak, bini. Tekak tak ada, laku duduk tak ada tu. Bini. Putihnya kulit anak kita ni bang, suami. Tak. Orang ni marah kata kita kalau ngajar kan laki tak mau pada aku ngajar. Bang. Ngajar aku tak. Betul tak?
Dia ada laki ada. Apa siapa pun sebab dia yang buat anak kita, tapi dia pun meh pula. Supaya anak ni bila dia besar, dia tidak lupa ibu bapa. Faham? Dalam itu lupa juga. Lupa juga. Boleh pakai izin tak kenal mak ayah. Nah, ada contoh. Tapi ada juga bila semua suami, tak ada dah bini. Ada nangis bini. Nak, kalau tengok rambut pegang macam putih suami. Nak, kening bagai dilukis suami. Mati sabung hijau sebelah, biru sebelah, Perpaduan Nasional suami. Faham tak? Hidung macamnya macam ke buah haji undang duk tawaya suami. Bibir bakpau dilayang suami. Leher ginjal suami. Nangis. Kulit putih leput suami juga. Bagi saya tak ada. Nangis sabar. Kadang-kadang bila besar tu hang tunjuk. Baru nampak rupa mak. Asal biasa dah pak. Asal biasa dah pak. Betul kau macam mak. Jangan marah dah. Tak boleh mari. Dia jangan kita. Mana balik semula. Kalau mana kereta rumah pun Tuhan pinjam, TV kita pun Tuhan pinjam juga. Contoh, dulu nampak dah sini, tak apa nampak dah. Dulu berlari kita dulu zaman sekolah rendah kita dulu berlari 16 saat, 17 saat. Bila sekolah menengah 14 saat 100 meter. Faham? Masuk umur 50 4 minit. Tahu lagi. Tu. Pasal apa? Barang pinjam. Betul tak? Tengok hari dulu kita nikah, ingat tak malam pengantin? Malam pengantin. Ingat tak? Nama apa? Belakang apa? Ingat tak? Nikah tahu apa? Tahun 2000 nikah. Ingat tak malam tu? Comel tak? Bini. Celak tak? Pipi tegang tak? Mulut manis tak? Semalam? Itu barang pinjam. Faham lagi? Macam adudu. Faham lagi? Tak? Baru 20 tahun nikah. Tak? Macam adudu dah bini. Lelaki menting lah macam tu. Itulah kabar pinjam, pipi pinjam, mulut pinjam. Kita konyol juga. Konyol. Lawannya dah sama macam endam. Endam tu model. Faham tak? Jadi jangan sombong. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apa hukum perempuan pakai baju lengan pendek tapi pakai sarung lengan? Boleh asalkan tidak ketat. Lengan pendek luar ketat pula. Jadi sama macam pakai baju yang mendedahkan aurat. Ini kerajaan baru nak harap kita kelonggaran bagi staf kerajaan biar banyak tutup aurat dengan lebih sempurna. Betul tak? Perempuan ni dia jangan. Dia kata tak apa, tutup dah. Dia handsome yang mahal. Ketat lemah. Dia tidak jadi guana tak jadi guana tak apalah, mumpuan. Faham? Orang lelaki tak ada. Zuinailah pemesyawat dengan nisa. Orang lelaki dia jenis berahi tengok perempuan. Siapa sini tak berahi tengok perempuan? Kalau tidak mati pucuk, maknanya maknanya pusat. Tahu tak? Di malam suka tak tengok? Berahi. Itu fitrah lelaki. Lu rasa tanya berahi tak mana? Dah ada pasal Nabi pun kata aku berahi minyak wangi, aku suka orang perempuan. Pasal dua jenis perempuan ni orang suka tengok. Dia kalau kereta kau Lamborghini ni kalau parking lain pun ni orang sama. Orang dia tengok. Wah hati jaga. Wah lagi. Tak. Kak ni lawa, berik lawa, ring lawa, esok lawa, sering lawa, orang sok kira apa? Peta lawa, wiper lawa. Waktu jenis kau perempuan. Yang kata tak apa, kita akan makan gini pun, tak ada orang cara dah. Dia buat gitu. Dah cara tak apa, memang mamak lebih dah cara gemuk Mak Haji, mu 50 dah. Tengok dia tu siap. Gambar. Ayam dah batu itik sudu. Apa kau sengaja lengahkan solat buat kerja dulu? Dengar baik-baik. Semayang dia ada 5 waktu. Orang dia ada 5 waktu. Waktu fadilah, waktu jawab,
waktu ikhtiar, waktu karahah, waktu haram. Apa waktu wadilah? Waktu paling banyak pahala. Lepas pada semayang sunat, terus dia semayang fardu paling banyak. Apa waktu jawab? Harus mana? Kalau seorang lohor pukul 1.40, dia semayang pukul 2 subuh. Harus. Apa waktu ikhtiar? 3.30 semayang lohor. Harus tadi. Apa waktu makruh? 20 minit, 30 minit dekat nak masuk asar. Sengaja nak semayang lohor, makruh. Kalau asar, mana pukul 6.30 semayang asar. Faham? Itu makruh kalau tak ada uzur. Waktu haram ini dekat-dekat nak masuk akad takbir. Tengah-tengah dakwah kitab masuk waktu lain. Jadi faham tak? Jadi kalau kita kena kerja yang tak nak tinggal, duduk pada waktu yang tidak makruh lagi okey. Tapi perbaikilah. Upgrade kita punya waktu biar hari ini lebih baik daripada semalam. Soalan daripada dua soalan lagi. Apakah hukum kita bidar dapat nombor comel? Contohnya TCS 12. Sebab kena sentiasa up dalam sistem. Up tidak ada masalah. Jadi kalau kita dibayar dengan harga 1,000 dan tidak dapat nombor itu, 1,000 itu dikembalikan, hukumnya harus. Okey? Yang tak boleh, hangus belaka-belaka. Sebab hukum lelang dalam Islam harus. Lelang harus. Lelang kan tak ada yang kat orang lelang. Di London ada, di Perancis lelang beliang, lelang apa. Ada orang saya jumpa seorang muslimat, perempuan lah. Dia pergi naik private jet ke London untuk hadir lelangan beliang. Oh kaya. Orang lelang beliang ni dia mana nak tahu. Beliang asli tu, alo tu kan biasa 3,000 sebiji sorry kan. Pak putih alo, bukan beliang suri. Lepas tu nak belayar tu teh. Pak boleh cici kita tu. Pak betul 3,000 sutil. Jadi kalau lelang tu separuh harga. 2,000 sutil, 1,800 sutil. Beli 200 sutil, 300 sutil. Balik nombor limpik dia berapa kaya. Tidak tak ada yang berbeza je. Jadi nak bayar lelang tu harus. Nampak? 2,500 kat tangan 2,500. 2,500 3,000 belakang kat 3,500 4,000 800 8,000 senyap orang lain. Boleh jadi. Hanya dibenarkan dikenakan sedikit duty bayaran untuk kehadiran sedikit dimaafkan pada syarat. Soalan yang kedua sebelum itu, JPJ roadblock di depan operasi. Kita berhenti tepi jalan, tunggu sampai habis operasi. Nampak tak? Gerak dia, block dia, lesen dah ingat sambung. Dia pun tak naik, dia duduk situ. Kita tengok 2 jam lebih tu. Bini dia buat mari nasi, makan situ. Jadi bila habis roadblock, baru dia jalan. Apa kau hukum? Hukumnya dia tak ada sama. Saya tak lalu. Lalu ni. Kalau kita dah ingat bayar lesen, kau buat tu orang maaf kau. Betul tak? Kau tak makan banyak memang sungguh. Dah ingat sungguh tu. Dia biji bukan robot. Orang kau. Betul tak? Dia berdoa dan tu dah kok tegak pelawak tu lain. Bagaimana membatas mahram antara ibu tiri dengan anak tiri, menantu tiri, cucu tiri, seterusnya. Berapa kali disunatkan kat tangan takbir bina rukun. Soalan pertama bila kita wajib paling muka ke kanan. Baik, 3 soalan terakhir. Dia kata kalau ibu tiri dengan anak tiri guanya mahramnya berhubungan. Ibu tiri dengan anak tiri sama je, macam anak sendiri. Okey? Dengar baik-baik. Kita anak mak lain, ayah kita nikah lain. Mak kita mati, ayah kita nikah lain. Faham lagi? Ayah kita tak mau nikah dah, mak kita kalau aku mati mau nikah, kalau dah nikah. Faham? Orang lelaki kan dia setia. Betul tak? Kalau puan tak setia. Kalau puan tak setia. Tengok mana-mana filem kalau dia buat, kalau puan tak setia. Tengok Titanic. Faham? Lagu apa pun Indonesia, Malaysia ke orang putih, biasanya kalau yang ditinggalkan itu ialah lelaki. Betul tak? Jadi
Bila mak ayah kita nikah lain, mak tiri kita anak tiri. Hubungan kita anak tiri dengan mak tiri macam mana? Anak tiri dengan ayah tiri macam mana? Buang kataan tiri, jadi mak. Itulah hubungan ni. Faham? Cuma tidak makan faraid, saka tak makan. Orang lain tak ada masalah. Aurat sama macam mak sendiri, dan dalam rumah sentuhan semua macam mak sendiri. Okey, cucu tiri pula. Cucu tiri sama juga. Faham lagi? Dia yang lain aurat kena jaga, adik-beradik tiri, menantu tiri, mertua tiri. Itu lain. Faham? Bukan mertua kita, mertua tiri, itu lain. Itu bukan macam mak mertua. Okey? Bukan menantu kita, menantu tiri, tak boleh bersalaman. Lagi adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni amal kata betul. Adik-beradik tiri guna main. Adik-beradik tiri dia hak pok lain lah, mak tu le. Salah. Kau bengong lagi pak. Dengar baik-baik. Adik-beradik ada 4, ingat sampai mati. Yang pertama, adik-beradik seibu sebapak. Atau bagi adik-beradik kandung. Yang kedua, adik-beradik sebapak mak lain. Yang tiga, mak sama, poknya lain. 3 ni adik-beradik betul. Faham? Aurat adik-beradik, sentuh tak pandai semayang, boleh jadi wali, dan boleh nikah sampai kiamat. 3 ni. Faham? Pertama, adik-beradik seibu sebapak. Yang kedua, bapak sama mak lain. Yang ketiga, mak sama pok lain. Ini semua adik-beradik betul. Kita dah faham adik-beradik tiri dah kan? Yang keempat itu bukan adik-beradik betul. Adik-beradik tiri. Siapa? Mak lain, pok lain. Ayah kita nikah dengan janda, ada anak puang tu. Jadi mak dia janda tu, pok dia mati tu. Pok kita ada ni, mak kita mati tu. Tak ada kena-kena pok kita dengan dia, tak ada kena-kena mak kita dengan dia. Itu bawa adik-beradik tiri. Boleh berkah, faham tak? Anggur faham tak? Faham tak pula? Ingat, ada tak soalan lisan? Kita nak tutup dah. Ada? Tak ada? Apa nak tanya soalan lisan? Tak ada kan? Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak DBJ, terutamanya pengarah kita. Mudah-mudahan kita diberi ruang pada kali yang lain untuk berkongsi ilmu seperti ini. Kalau tidak banyak pun sedikit kita dapat maklumat sudah berguna pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma'alamtana, alimna mimma yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.